Pada petang ini kita membicarakan tentang perkara yang selalu diingatkan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sepatutnya kita sedari dan sepatutnya kita mengambil perhatian, iaitu hendaklah kita sentiasa bersedia sepanjang masa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepada aku. Ini adalah perkara yang sangat penting dalam kita memahami kehidupan kita harian, dan jangan kita lupa bahawa setiap perjalanan kita hendaklah kita penuhi dengan masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah mufassir ataupun ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas menerangkan maksud liya'budun ataupun beribadat kepada Allah, maksudnya adalah liya'rifun, untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala, banyak jalan dan banyak cara untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tahu bahawa kalaulah setakat ibadat kita hanya sembahyang, puasa, zakat, maka kita akan kata sangat terhad ibadat kita kepada Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala menyatakan bahawa kejadian kita adalah semata-mata untuk beribadat kepadanya. Maka daripada ayat Quran ini kita dapat kesimpulan bahawa kita kena bersungguh-sungguh untuk mencari jalan, kaedah untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala sepanjang masa. Kerana itulah para alim ulama berijtihad, semua ahli ilmu atau para ulama berijtihad bagaimana kita nak menentukan bahawa kita ini berada di atas jalan yang betul, di atas apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, supaya kita ini sentiasa beribadat kepada-Nya. Kita tidak dapat lari daripada tiga perkara penting, tiga perkara asas dalam Islam. Ilmu asas dalam Islam iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan ketiga-tiga ilmu ini dinamakan sebagai ilmu fardu ain yang wajib kita pelajari. 20-30 tahun lepas, kerajaan Malaysia meletakkan satu kaedah supaya masyarakat Islam ini di Malaysia dapat belajar mengenal tentang fardu ain. Sebab zaman saya dulu tak ada belajar, sekolah kafar tak ada. Mungkin 10 tahun lepas tu. Jadi kafar ditubuhkan adalah untuk melatih pelajar faham, tahu tentang perkara yang fardu ain dalam agama kita. Namun pembelajaran fardu ain ini hanya sampai ke peringkat sekolah rendah, sekolah menengah tak diteruskan, diserap dalam subjek-subjek di sekolah-sekolah. Jadi apa yang nak kita tekankan di sini adalah ilmu fardu ain ini wajib kita tahu. Hukum hakam yang berkaitan dengan ketiga-tiga ilmu ini mesti kita tahu. Kerana ketiga-tiga ilmu ini dikenali sebagai ilmu
hadha minad dini bid-darurah. Bahasa Arabnya gitu, maksudnya mesti kita tahu, tak boleh kita kata saya tak tahu. Contohnya, kita tak sembahyang, kita tak boleh mengatakan kepada orang lain saya tak sembahyang sebab saya tak tahu bahawa sembahyang itu wajib. Ini tak boleh dikira. Sebab apa? Sembahyang adalah perkara asas dalam agama yang mesti semua orang tahu. Begitu juga mencuri. Saya tak tahulah mencuri ini berdosa, saya mencuri lah sebab saya tak tahu. Tak boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk merealisasikan apa yang Allah Ta'ala sebut, supaya kejadian kita ini untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala, maka ketiga-tiga ilmu ini menyumbang kepada kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mari kita lihat ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah. Ilmu aqidah menerangkan kepada kita tentang kepercayaan kita, memantapkan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya dan qada dan qadar, percaya kepada Rasul. Keenam-enam ini adalah kepercayaan dalam Islam. Yang menariknya adalah orang Islam wajib belajar untuk kenal Allah Ta'ala. Wajib. Dia tak sama dengan agama lain. Kerana agama lain percaya kepada Allah itu ataupun percaya kepada Tuhan mereka adalah kepercayaan yang mereka letakkan, percaya je, tak payah nak fikir panjang, kerana inilah kepercayaan kita, nenek moyang kita, percaya je, tak payah kita nak selidik betul ke tak betul. Dalam Islam, para ulama telah meletakkan garis panduan ataupun kaedah. Apabila seseorang itu beragama Islam, mesti dia belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dan mesti kita tahu kenapa kita percaya kepada Allah. Islam adalah agama yang mencabar keimanan kita. Dia tak sama dengan agama lain. Agama Islam mencabar keimanan kita. Tanya kepada diri kita, macam mana kita kenal Allah Ta'ala? Apa bukti awak percaya kepada Allah? Tanya pada diri kita. Sebab apa? Apabila kita bertanya pada diri kita, siapakah kita? Macam mana kita kenal Allah? Apa dalil kenal Allah? Maka di situlah keupayaan kita untuk kita kenal Allah sebenar-benar kenal. Begitu juga percaya kepada perkara-perkara yang lain, yang 6, yang 5 lagi. Kepercayaan kita kepada ke-6 ini adalah sebenarnya kepercayaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, membawa kebenaran yang datangnya daripada Allah keseluruhan. Apa yang dibawa itulah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, dan keimanan itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dicabar untuk kenal Allah Ta'ala, maka ulama telah meletakkan kaedah untuk kenal Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya hati kita ini tenteram. Kita kenal Allah Ta'ala macam mana Allah Ta'ala. Adakah Allah Ta'ala ni berupa macam kita? Kita pun tak. Itu sebenarnya apa? Mengukuhkan keimanan kita bahawa Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu tidak seumpama dengannya sesuatu pun. Apabila hati kita dah teguh dan percaya, maka kita beriman dengan Tuhan sekalian alam dengan hati yang mantap dan kenal Allah Ta'ala yang bersifat maha
agung lagi maha sempurna. Maka ulama meletakkan kaedah cara ini ialah pertamanya dengan kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, dan kita jumpa di dalam Al-Quran hujah, bukti, dalil mengenai wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bukti tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, dan juga menunjukkan bukti Allah Ta'ala itu yang maha sempurna. Itu yang pertama. Mereka menggunakan dalil naqli, dan naqli ini adalah daripada Quran dan hadis. Kemudian selain daripada itu, kita nak mengukuhkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menggunakan yang disebut sebagai dalil aqli. Dalil aqli inilah hujah dengan akal, pembuktian dengan akal. Macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala itu maha sempurna? Allah Ta'ala kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, adakah kamu melihat kejadian diri kamu? Kamu lihat mata kamu. Ada tak seumpamanya di dunia yang boleh mencipta selain daripada Allah Ta'ala mata yang ada pada kita? Tak kira lagi rambut, kulit kita, apa lagi kita, pernafasan kita, jantung kita. Jantung ni pelik sikit sebab dia ni enjin. Jantung ni adalah enjin kita. Tetapi daripada mana sumber enjin untuk bergerak, tak tahu di mana. Kita start enjin kereta, kan ada starter, ada bateri, start enjin kereta, dia bergerak. Tapi mana jantung kita ni bermula daripada apa? Tak tahu sumber. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang luar daripada kemampuan kita untuk kita berfikir. Ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Ta'ala itu maha sempurna, maha agung. Tak ada sesuatu pun yang dapat mencipta selain daripada Allah Ta'ala. Apa yang ada di atas muka bumi ini, pokok, binatang, apa sahaja yang Allah Ta'ala ciptakan, tak ada sesiapa pun yang boleh mencabar ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat menakjubkan. Ini akal. Maka akal kita kata, oh, kalau macam tu saya pun bersetuju, dan saya yakin bahawa Allah Ta'ala lah Tuhan semesta alam. Jadi kita ada dua dalil, daripada dalil naqli, ayat Quran, hadis, dan juga daripada sekeliling kita, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sekeliling kita. Itu yang pertama. Maka dengan pengamatan dan penghayatan kita kepada perkara-perkara ini, kita dapat dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita tengok pokok, macam mana Allah Ta'ala jadikan pokok durian sedap nak makan. Ada orang tak reti nak makan durian, rugi. Ingatkan duri di luar tu macam kat dalam. Semuanya itu hanya khayalan, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala jadikan, walaupun nampaknya berduri tetapi isinya sedap. Tak masuk akal kita, macam mana boleh jadi sedap? Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pendekatan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi pendekatan ini jauh. Nak kenal Allah Ta'ala, nak ingat begitu, penghayatan begitu kepada Allah Ta'ala itu lambat. Pendekatan kedua yang ulama nyatakan adalah dengan cara kita beribadat. Yang hukum fiqah. Tadi akidah kan? Ini fiqah. Macam mana kita nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Banyakkanlah amal ibadat. Buat perkara yang difardukan. Semua perkara yang difardukan itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Menepati dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, yang kita sebutkan tadi, iaitu tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku sepanjang masa. Tapi kita dah kata, mana mampu nak semayang 24 jam, puasa, keterusan, zakat kan ada duit, tak ada duit macam mana? Nak pergi haji setahun sekali, itu kalau ada duit. Kalau tak ada, tak cukup. Jadi maksudnya apa? Untuk merealisasikan perintah Allah Ta'ala supaya kita ni sentiasa beribadat
Tak cukup dengan kita berakidah yang betul dan juga sembahyang dan mengerjakan kefarduan. Maka kita lihat yang ketiga, iaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf mengajar kepada kita supaya kita memastikan segala amal ibadat kita itu berkualiti. Setiap yang kita lakukan itu, kita pastikan bahawa amalan yang kita lakukan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, bagaimana cara keadaan sekalipun. Maka kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka kita buatlah sembahyang sunat, buat perkara-perkara sunat, sedekah, tambah lagi berkata-kata dengan kata yang baik, berakhlak mulia. Apa lagi yang paling penting sekali, kita menambahkan amalan kita dengan perkara-perkara sunat seperti membaca Al-Quran. Kemudian kita berpuasa sunat, contoh. Dan seperti mana yang kita pelajari dalam ilmu tasawuf, ada amalan khusus. Zikir telah disebutkan sebagai satu amalan sunat. Tetapi amalan khusus dalam ilmu tasawuf iaitu beramal dengan amalan tarekat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dapat bertarekat dengan pimpinan Tuan Guru. Alhamdulillah. Kenapa? Kerana dengan kita bertarekat inilah barulah jalan kita itu menepati seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadat kepada aku. Maknanya Allah Ta'ala nak jadikan kita sepanjang masa hendaklah beribadat kepada Allah Ta'ala sepanjang masa. Sebab itu kita belajar dalam kita berzikir, hendaklah kita menghayati apa yang kita zikirkan. Kita mesti ingat lagi kaifiat zikir. Apabila kita nak mula berzikir, zikir Allah, 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 hendaklah kita menghayati 3 perkara. Pertamanya tentang wujudnya, wujud Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Ini terkait dengan akidah Islam. Akidah. Kenapa? Di situlah kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu tidak ada seumpama dengannya. Perkara kedua, kita menghayati sifat Allah Ta'ala yang Maha Agung. Dan yang ketiganya, kita menghayati sifat Allah Ta'ala yang Maha Sempurna. Maka apabila kita berterusan berzikir yang demikian, hati kita sentiasa dekat kepada Allah Ta'ala. Maka tepatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita supaya kita sentiasa beribadat kepada-Nya. Sembahyang tak boleh nak mencapai apa yang Allah Ta'ala sebut. Kerana apa? Kerana dia terhad. Sembahyang berapa rakaat? Dah penat sembahyang, lepas sembahyang buat apa? Sebab itu kita diajar supaya berzikir dalam sembahyang, luar sembahyang, kena muraqabah pula. Sentiasa hati kita ini tertaut kepada Allah Ta'ala. Cuba kita tengok ayat yang kita sebutkan tadi pada permulaan khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya apa, tuan-tuan? Para hadirin, para jemaat yang dirahmati Allah. Maksudnya adalah, kamu lihat tak orang yang malam-malam bangun, mereka tak hiraukan dengan tidur mereka. Bangun malam, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala dengan hati rasa takut, gementar kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan, tama'a maksudnya mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Bila kita perhatikan dalam Quran sebut yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, ini menunjukkan bahawa yad'una rabbahum bukan berdoa sahaja, tetapi maksud kat sini adalah kita hendaklah sentiasa menyebut nama Allah Ta'ala. Yad'una rabbahum itu menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah sama ada di mulut ataupun di hati. Kita dalam tarikat Naqsyabandiyah, kita galakkan supaya kita
berzikir dalam hati, itu lebih baik. Maka dalam hati kita itu kita dapat berzikir dan kita dapat menghayati, maka tepatlah apa yang kita pelajari. Untuk kita mencapai kepada ma'rifatullah, hendaklah kita memperbanyakkan zikrullah, terutamanya bila? Terutamanya pada musim bersuluk. Kita boleh bangun malam, kita boleh berzikir ikut suka hati kita. Kalau kat rumah kita tu macam-macam, yang ada anak lah, yang ada cucu lah, penat lah dan sebagainya. Cuma dalam suluk ni dia jadi malas, nak bangun malas sebab tak ada orang marah-marah. Dulu saya masa suluk dulu tak sempat nak tidur, baru letak kepala dah kena marah. Jadi tak adalah kita buat tu sebab takut, tak, tetapi dengan perasaan supaya kita ini bersungguh-sungguh dalam kita beribadat. Ditegur sepanjang masa supaya kita beribadat, supaya kita berzikir, bangun tengah-tengah malam kan. Dikejut kita suruh bangun tengah malam. Sekarang ni orang tak peduli pun, kejut tengah malam lantak lah, siapa nak bangun, tak nak bangun pun tak apa sekarang. Jadi suluk itu sebenarnya mengajar kita supaya kita dapat merealisasikan apa yang Allah Ta'ala sebut, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sentiasa kita bangun malam untuk berzikir, ingat Allah Ta'ala bersungguh-sungguh. Kalau kita dapat 10 hari, alhamdulillah 10 hari boleh bangun malam. Boleh ke perkara tersebut berlaku dalam kehidupan kita harian? Susah. Dapat 10 malam pun alhamdulillah. Jadi inilah, sebab itulah dalam tarekat kita ni alhamdulillah, dengan bimbingan Tuan Guru kita dapat bersama-sama merealisasikan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anjurkan kepada kita supaya kita banyak berzikir. Kita boleh buat kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan tadi, bahawa apa sahaja yang kita pelajari dalam agama Islam adalah menuntut kita supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan ilmu akidahnya, kepercayaan kita, keyakinan kita dengan dalil naqli dan dalil akli, membuktikan kewujudan Allah Ta'ala dan semua rukun-rukun iman yang lain. Kemudian kita dapat tahu juga bahawa ilmu fiqh mengajar kita bagaimana kita nak menghambakan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah. Dan dalam ilmu tasawuf memantapkan lagi segala amalan yang kita lakukan tersebut dengan kita memperbanyakkan zikrullah dan juga tafakkur. Dia mesti tafakkur, kita zikir mesti ada tafakkur supaya kita akan dapat tadakkur, iaitu hati kita ini sentiasa ingat Allah Ta'ala tanpa kita sebut. Tanpa kita sebut, dia datang sendiri. Kerana apa? Kerana perkara ini berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna 'ainaya tanamani wa la yanamu qalbi." Sesungguhnya mata aku nak tidur, penat nak tidur, tetapi hati aku tak pernah tidur. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menghayati apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, supaya kita sentiasa ingat kepada ini. Waktu senang, waktu susah, bila-bila masa saja kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dialah tempat pergantungan kita zahir dan batin. Waktu kita susah, waktu kita senang, tempat pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بكرة الضاب الحوائج وتنال بالرغاء وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعمل كل معلوم لك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واصلحنا في ذرياتنا إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين. اللهم احنا في عافية ومتنا في عافية ودخلنا الجنة في عافية حتى البقاء وشيخنا مع الصحة وعافية وانفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين والظالمين ودمر أعداءنا وأعداء الدين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين وفك الأسرى المأسورين وقض الدين عن المدين وعافنا بفضلك مرضانا ومرضى المسلمين شر المؤذيين واكف عنا عيد الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.